Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengawetan makanan. Sebelum tu kita akan tengok sejarah atau asal-usul pengawetan makanan. Sejak 500,000 tahun sebelum Masihi, manusia memasak makanan menggunakan api. Ini adalah kaedah pengawetan makanan yang paling awal dalam tamadun manusia. Kemudian 12,000 tahun sebelum Masihi, masyarakat Arab kuno mengeringkan dan menyimpan makanan sebagai persediaan sekiranya berlaku banjir. 1400 tahun Masihi, kemudiannya manusia melumurkan garam pada makanan bagi mengatasi pembaziran dan kekurangan makanan. Pada tahun 1862, Louis Pasteur menemui kaedah menghapuskan bakteria secara pemanasan dan penyejukan cecair. Dan yang terkini, penggunaan bahan pengawet kimia untuk membolehkan makanan tahan lama. Baik, kita fikir sejenak. Sejak dahulu lagi, manusia mengawet makanan. Apakah kepentingan mengawet makanan? Kenapa makanan perlu diawet? Cuba fikirkan. Apakah jawapannya? Kerosakan makanan. Kenapa makanan rosak? Makanan rosak kerana tindakan mikroorganisma. Apakah ciri-ciri makanan rosak? 1. Berubah warna. Contoh, apel merah menjadi hitam. Kedua, berubah tekstur. Contoh, ikan menjadi lembik. Susu basi menjadi berketul-ketul. 3. Berubah rasa. Contoh, susu menjadi masam. 4. Berubah bau. Contoh, ayam menjadi busuk. 5. Ditumbuhi kulat. Contoh, roti atau nasi yang berkulat. Punca kerosakan makanan. Makanan menjadi rosak akibat tindakan mikroorganisma. Mikroorganisma bertumbuh apabila terdapat perkara berikut. S. Suhu yang sesuai. U. Udara. K. Keasidan yang sesuai. A. Air. Dan N. Nutrien atau zat. Kita ingat semula faktor pertumbuhan mikroorganisma ialah sukan. Terdapat 10 kaedah pengawetan makanan yang telah dikenal pasti sehingga setakat ini. Yang pertama, pendidihan, penjerukan, pembungkusan vacuum, pengeringan, penyejuk bekuan dan pendinginan, pemasinan, pelilinan, pengetinan dan pembotolan, pempasteuran, dan akhir sekali penyalaian. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Penjerukan pula ialah proses merendam makanan dalam larutan gula dan garam, biasanya untuk mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran. Pembungkusan vacuum ialah proses mengeluarkan udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Pengeringan ialah kaedah mengeluarkan kebanyakan air daripada makanan dengan cara menjemur di bawah matahari atau masukkan dalam ketuhar. Penyejuk bekuan dan pendinginan ialah kaedah menyimpan makanan pada suhu yang rendah. Penyejuk bekuan ialah kaedah menyimpan makanan pada suhu di bawah
0 darjah Celsius atau 0 darjah Celsius, iaitu di bawah takat beku. Suhu takat beku. Pendinginan ialah kaedah menyimpan makanan pada suhu di bawah 18 darjah Celsius. Pemasinan pula ialah kaedah menggunakan garam untuk menyingkirkan kelembapan pada makanan. Garam tu boleh mengeluarkan air daripada makanan. Garam masuk dalam makanan, air akan keluar. Jadi kaedah ini telah digunakan sejak zaman dahulu. Kaedah pemasinan sesuai untuk memasinkan ikan, telur dan sayur-sayuran. Pelilinan ialah proses menyalut buah dan sayuran seperti apel, oren dan tomato dengan lilin cair. Lilin cair ni dikilang untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaan buah atau sayur. Selain itu, lilin cair juga boleh mengekalkan kesegaran buah. Buah nampak segar. Pengetinan dan pembotolan ialah proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma, kemudian disejukkan dalam bekas kedap udara. Makanan tu diletakkan dalam botol atau tin, dipanaskan dan kemudian disejukkan. Dan tin atau botol ini adalah kedap udara. Pempasturan pula biasanya digunakan untuk produk tenusu. Prosesnya ialah memanaskan makanan sehingga suhu tertentu. Untuk beberapa seketika, sekejap saja dipanaskan untuk elakkan nutrien termusnah. Dan diikuti dengan pendinginan segera. Biasanya untuk mengawet produk tenusu. Penyalaian ialah proses mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya dalam satu tempoh yang agak lama untuk membantutkan atau melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Kita panaskan, asapkan. Jadi biasanya asap ni dia ada karbon dioksida. Jadi bakteria atau mikroorganisma tak dapat hidup kerana tiada udara, dia perlukan oksigen. Jadi biasanya panas dan asap. Baik, untuk tugasan, cikgu nak minta buat satu projek pengawitan makanan jika ada bahan di rumah. Jika ada bahan di rumah, boleh pilih sama ada ingin membuat telur masin, jam nenas atau apa-apa jam buah atau jeruk. Projek ini tidak wajib tetapi digalakkan buat. Hantar rakaman video atau gambar langkah demi langkah proses pengawetan makanan yang telah dibuat. Terangkan langkah-langkah tersebut. Jika tiada bahan, cukuplah dengan menuliskan langkah-langkah proses pengawetan tersebut sahaja. Ya. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selamat menjalani ibadat tarawih dan tadarus. Stay at home. Kita putuskan rangkaian COVID-19. Terima kasih.